Faham tak? Betul. Ada Setuju. orang yang lepas diorang lepas diorang lalui macam downfall kan, diorang terus give up. Dan sebenarnya itu adalah fasa untuk diorang sedar yang diorang perlu belajar lagi. Faham tak? Diorang tak sedar benda tu. Dan alhamdulillah korang dua dapat belajar daripada benda tu, and korang dapat korang dapat push diri korang, korang dapat belajar Alhamdulillah. lagi, hustle sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So sekarang ni Wafi pula, Wafi. Ni yang otai lah, kita tanya yang otai pula ah. Otai, otai. Tanya yang otai pula. Jangan macam itu. Pengalaman. Um, First job. Masa Perasaan dapat first job tu. first job berlakon dengan Jazz Picture. Masa tu saya kira watak utama, tapi masa tu dia ada dua watak. Saya jadi budak kecil lah, dan ideal jadi budak besar. So untuk dapat job tu, ini satu pengorbanan yang saya sangat-sangat ingat sampai bila-bila. Mak saya dengan ayah saya, kita orang terpaksa, ayah saya terpaksa jual 2 kereta dekat Sabah dan 1 motor dekat Sabah sebab nak bayar tiket flight ulang alik. Sebab masa tu saya tengah belajar lagi. So dia punya, bila kita orang tengok balik, dan kita orang lalu tempat-tempat yang kita orang lalu sebelum ni, saya teringat balik macam mana betapa susahnya nak dapat nak berlakon satu watak tu. Sebab sekarang ni mungkin bila kita dah banyak, alhamdulillah dapat banyak tawaran, kita kena pilih mana satu yang bagus. Tapi bila terfikir balik, sebelum kita sangat-sangat bermakna bagi kita kan. So saya rasa kepada siapa yang nak try untuk berlakon, syuting semua, diorang kena macam Cik Abi kata lah, mental kena kuat. Lepas tu tapi cerita Wafi, pengorbanan my parents lah yang memang paling kuat. Dan kalau tanpa my parents, saya takkan ada kat sini. Sebab masa saya start budak kecil, so budak kecil punya mental, lepas tu pemikiran semua saya dah almost give up dah. Sebab kita penat kecil-kecil, shooting sampai pukul 12 malam, lepas tu besok call time pukul 6 pagi balik. So saya dah menangis banyak kali dah. Tapi my parents yang macam sabar bang, dia kata. Ini memang macam ni lah, semua kerja pun penat, dia kata. So untuk kita start tu memang struggle lah. Tapi alhamdulillah bila dah lama-lama dah terbiasa, rasa macam memang saya takkan tinggalkan lah dunia seni macam tu. Betul. Memang big respect to you guys lah, yang sangat-sangat kuat untuk meneruskan korang punya semangat untuk berseni, berkarya kan dalam industri ni. And itulah disebabkan korang punya cerita tadi tu, aku pun tanya-tanya juga apa yang buat korang berminat untuk menceburi bidang ni, dan apa yang betul-betul motivate korang untuk keep on trying sampai sekarang korang tak puas lagi kan, korang masih lagi try hard. Apa yang motivate korang? Start dengan Nia, Alang lu lah. Aku sebab macam yang ada separuh tahu kan, aku belajar dekat kalau dulu nama dia ASK kan, Akademi Seni Kebangsaan ataupun Aswara. Macam mana aku masuk adalah, macam mana aku nak cerita lah. Okey lah, aku start dari sekolah lah, okey. Aku habis dia darjah 6. Semua hala aku ditentukan oleh mak bapak aku kan. So maksudnya macam form 1, form 2, form 3, aku belajar Arab tau, aliran agama. So sebab macam family aku kata, try lah jadi Pak Ustaz. So aku cakap, okey lah, ikut lah. So form 1, form 2, form 3 tu, aku belajar kelas Arab. Tapi tak jadi anak Ustaz, jadi anak setan enggak. So form 5 tu, form 5 tu, dia masukkan aku sekolah teknik. Sebab dia nak try aku jadi something yang macam go to engineering ke, buat mekanik ke apa kan. So aku try form 4, form 5 tu. Nak jadikan cerita, sepanjang aku sekolah, dari aku sekolah rendah, aku banyak gila pindah sekolah. Form 1, form 2, lepas tu aku pindah sekolah. Form 3 aku pindah sekolah.
Kau tahu disebabkan apa? Disebabkan bukan sebab aku jahat. Tapi disebabkan aku terlalu aktif dalam bidang co-curriculum. Dari sekolah rendah lagi. Kalau sukan tu semua sukan aku masuk. Kalau bidang seni tu semua bidang seni aku masuk. Disebabkan tu pelajaran aku macam KO kan. So tu yang family aku kata macam kau ni aktif sangat lah, pindah sekolah lah. Aku pun pindah. Masuk sekolah ni pun aktif sangat kan. Pindah sekolah, pindah sampai je tu. So cukup je umur 18. Aku cakap dengan mak aku nak try dengan pilihan aku sendiri lah. Kan. Aku try ambil Aswara. Tapi aku ni dulu macam mana lah, bukanlah nak ceritakan kebodohan diri tu, tapi ini adalah fakta. Sebabkan aku ni tak adalah buta IT sikit tau. Aku tak reti nak daftar online ke apa kejadah kan. So akak aku yang arrangekan semua tu. So dia mintakan aku filem dan televisyen. Dia ingatkan filem dan televisyen ni adalah fakulti untuk berlakon TV lah. Rupa-rupanya bila aku dapat offer tu, dia suruh aku bawa satu short film. Aku cakap apa benda short film ni? Short film ni apa benda? Lepas tu orang tu cakap, short film lah macam cerita-cerita pendek dalam YouTube. Awak kena buat satu cerita kamera. Lepas tu aku cakap, saya pegang kamera pun tak pernah. Macam mana saya nak tahu pasal short film kan? Lepas tu dia kata, kalau macam tu awak try teater lah. Start dari situ lah, baru aku grow. Dan yang membuatkan aku ada sampai sekarang, aku tak tahu macam aku ni banyak bergerak ikut rasa kot. Jadinya rasa aku sekarang mengatakan aku belum sampai lagi di tempat yang setepatnya. Macam tu. So aku gugur je kan. So aku gugur je sampai rasa tu best lah. Lang. Kan? Ikut rasa tu sebenarnya memang best kan. Ramai orang kata ikut rasa binasa lah. Binasa apa kan? Ikut rasa yang penting. Your gut saya. Kita pernah sembang pasal Tapi rasa lah, dalam akting. Betul. Tapi lah, aku boleh relate sikit lah masa kau cakap masa kau sekolah dulu kau selalu aktif, kau wakil itu, wakil ini kan. Aku masa sekolah menengah, aku wakil bola, aku wakil masa sukan tu aku wakil semua. Memang aku aktif gila lah, benda-benda wakil masa sekolah, masa sukan tu. Cuma aku wakil bukan main lah, aku wakil angkat barang nak susun. Oh ni, apa tu? Wakil tolong Master. cikgu. Master. Okay, Nadir. Aku Macam mana? Macam mana kau boleh minat dalam career kau sekarang ni, and apa yang betul-betul motivate kau untuk teruskan sebenarnya? Okay. Mungkin aku rasa aku punya goals. Ya. Aku daripada aku kecil lagi, aku minat storytelling. Aku memang minat bercerita. Aku minat bercerita dekat orang, aku minat bercerita. Dulu kalau kat peringkat sekolah pun aku minat buat macam public speaking yang telling people stories. So I come to a point yang aku rasa aku punya cita-cita adalah untuk menjadi seorang director. Which is I wanted to tell people stories and I wanted to create my own film. Sebab I think I have a problem, aku ada problem yang untuk bercerita dari segi verbally. I think a lot of creative people ada problem ni jugalah, bukan semua tapi ada jugalah segelintir kan. Ada problem untuk bercerita verbally. So in order untuk kita nak tell people our story is by visual, which is film, which is short film ataupun drama, you know. And I think my life is like a phase lah. Aku jadi model dulu, lepas tu aku macam ni lah. Dia macam ni tau. Dia macam klise tau Syab. Dia memang klise. Tapi alhamdulillah it's on my path lah sebab aku plan it out. Aku plankan jalan aku lah. That's the reason why aku ambil Mescom, lepas tu degree pun aku ambil degrees in broadcasting. Degree belakang tabir juga. Lepas tu aku rasa untuk time aku jadi model tu sebenarnya aku just nak berjinak dengan kamera je pun. Sebab aku rasa untuk menjadi seorang pelakon yang hebat kau kena jinak dengan kamera dulu. So lepas aku dah habis chapter aku menjadi model tu, sekarang ni aku jadi pelakon lah pula. Sebab aku rasa the next chapter is for me to direct or create a short film ke apa. Ni personally yang aku rasa in order for me to be a good director, aku kena faham actors. So
macam mana kau nak faham actors adalah untuk kau diri sendiri untuk menjadi pelakon. Kan? So alhamdulillah jugalah benda ni macam it's still on the road walaupun ada goyang-goyang kiri kanan tapi dia still pergi ke destinasi yang aku nak pergilah. Alhamdulillah. So itulah and sebenarnya memang aku rasa macam Wafi, engkau Alam sendiri memang kita ada this vision yang sebenarnya it's not just for us, you know. Kita cinta kan, cinta industri seni ni yang membawa kita lebih. We want more. Betul. It's actually dia macam ni tau Cap. Dia sebenarnya dia bukan untuk kita tau, dia untuk future generation. Macam mana negara-negara luar pandang industri perfilman Malaysia, macam mana drama siri Malaysia, faham kan? Betul. So, Diorang benda- mesti ada sembang pasal benda tu kan, upcoming generation. Negara lain Ya, betul. apa yang Ya betul. And benda-benda ni Lang, Cap ingat tak yang Abang Eli, Reza Syam pernah cerita yang pasal graf tu. Bagaimana nak meletakkan graf drama tu menjadi 50-50 untuk menjadi very neutral kan. Benda-benda itulah yang membuat aku rasa kita bertiga ni keep going. Kita berempat ni keep going untuk to try something better. Sebenarnya aku cakap kau, to be honest lah Cap. Kalau kau stop hari ni, apa yang kau buat hari ni, kau rasa kau still boleh makan tak? Macam for the next years lah, for the next years. Dia macam Tak boleh. susah tau Cap. Tak Dia boleh. tak boleh sebab dia bukan sahaja dari segi financial We are in this industry, it's not just about financial, it's about mental juga. Kepuasan Betul. diri tu yang penting kan. Macam Alang, aku rasa aku bagi dia duit macam banyak gila. Contoh aku bagi dia hari ni 100,000, tiba-tiba aku bagi 100,000. Kalau esok dia ada job pelakon, dia ambil juga job pelakon tu. Walaupun dia dah ada 100,000. Macam tu lah. betul. Betul. Setuju. Sebab dah cinta. Dah Sebab cinta dah. cinta benda tu yang buat kita rasa macam we want more. Betul. Dan aku harap generation kita punya movement ni kan, yang ada di dalam industri ni, tak, api yang kita ada dalam hati kita tak padam lah. Tak padam, betul. Betul. And macam kau cakap pasal generasi apa semua kan. Aku betul-betul harapkan yang industri kita yang baru-baru sekarang ni macam kita kan dapat inspire ramai lah kat luar sana. Sebab tu mungkin aku pun berterima kasih kat Finas, kita dapat talk pasal benda ni supaya orang semua tahu. Dan mungkin orang semua dapat inspirasi daripada apa yang kita cakap ni. Kan? Walaupun kita masih lagi baru kan, tapi ini adalah knowledge yang kita dah belajar dan kita dah lalui. Bukan nak cakap kita ni dah pengalaman lama ke apa ke, just nak share kita punya struggle and nak bagi orang faham kan. Orang yang macam kita ni bukan saja nak bukannya kita nak kejar famous. Kita tak kejar famous, kita hustle, memang hustle sebab cinta. Kan? Boleh cinta. Macam Nadia cakap tadi kan, dia nak berjinak-jinak dengan kamera. Dan harap-harap dia punya fans kat sini ni tak adalah ikut cakap dia macam berjinak-jinak dengan kamera kan. Tak adalah dia orang tiba-tiba nak lalu speed trap laju-laju. Sebabkan kamera. Sebab kamera. Dia orang lalu speed trap laju-laju kan. Tiba dah kena saman cakap Nadia cakap kena berjinak-jinak dengan kamera. Gerak. Okay, Wafi. Apa yang betul-betul bagi Wafi berminat lah untuk meneruskan perjuangan dalam industri ni yang betul-betul motivate Wafi? Macam saya kata tadilah. Ya, memang betul saya memang minat daripada kecil. Saya memang minat untuk macam jadi seorang penghibur. Tak kisahlah berlakon pun kita boleh hiburkan orang. Walaupun bukan berlakon, walaupun tak ada kamera, saya dekat kampung kalau kita ada family day, saya memang akan, sayalah jadi pengacara, sayalah yang akan macam bawa orang untuk hiburkan orang. Tapi kalau sekarang ni kalau you guys tanya kalau pasal apa yang buat saya lebih kuat untuk buat kerja-kerja ni, it's my parents lah. It's my parents. Diorang sebab for me my parents is everything. Diorang memang saya kena buat ni untuk my parents. So and then benda ni I minat juga untuk berlakon. Macam Nadia kata
kita minat berlakon. Lepas tu bila kita dah berlakon, kita tengok director macam best kan. 3, 2, 1 action, cut. Kita nak jadi macam tu. So macam biasalah kita kena belajar and all. So benda-benda tu lah yang kita nak capai. Lepas tu benda-benda yang kita belum capai tu lagi yang membuatkan kita nak lagi untuk stay dalam this industry. Untuk macam orang kata supaya kita dapat lebih banyak ilmu lah orang kata. So apa-apa pun yang Wafi nak cakap, orang yang ataupun benda yang membuatkan Wafi lebih kuat dalam dunia seni ni, dengan orang punya kecaman semua kan, tapi benda yang paling buat Wafi kuat untuk still keep going, my parents lah, my family. Betul. Setuju dengan apa Wafi cakap tadi. Sebab Wafi, sebenarnya aku tak memang- kisah. Macam Aku memang agree lah dengan benda tu sebenarnya kan. You know, start with the one that we are close first kan. Kita punya family kan. Mak bapak kita. Diorang je yang tahu, aku rasa. Betul. Yang Sebab- the real struggle kita kan, daripada sebelum orang luar tahu, yang tahu dulu dan ada waktu kejadian struggle kita adalah family kan, yang paling dekat kan. Macam? betul. And ramai orang sebenarnya kan, diorang mungkin ada yang kecam kita, banyak yang tak suka kita apa semua kan. Aku biasanya kalau benda tu jadi dekat aku akan fikir satu je. Tak kisahlah walau berjuta orang pun benci aku kan, tapi selagi orang yang aku sayang tak berpaling tadah, selagi tu aku okey. Faham tak? Walaupun berjuta orang kan, kalau mak bapak aku masih lagi tak berpaling tadah ke aku masih okey, aku santai. Tapi kalau orang benci aku sampai efek aku punya parents, efek aku punya family, orang yang tersayang, itu yang akan efek aku jugalah. Faham tak? Kacau lah. Tapi that's life man. Kita cuma ada Betul. dua tangan, kita tak mampu nak tutup semua telinga orang. Betul. Kan? Kita cuma boleh tutup telinga sendiri je. Kan? Aku rasa Okay. kalau kita sembang pasal haters kan, haters dengan fans ni memang susah juga lah sebenarnya. Tapi dia macam ni tau. Aku tak tahu korang setuju ke tak, tapi aku rasa kalau tak ada orang benci kau sebenarnya tengah buat benda yang tak betul. Kalau tiada orang benci engkau, sebenarnya kau tengah buat benda yang tak betul. Betul? Aku setuju. Kira Maksudnya- semua orang suka kau. Everyone likes you man. Itu kira there's a problem. Sebab tak tahu tak? It's a thing lah. It's a thing yang aku hold, yang aku rasa Dia kalau logik, tiada dia orang logik benci kau- sebenarnya. Logik. Dia logik Faham kan? tak? Kadang dalam hal ni dia kena neutral. Dia tak boleh nak, kalau semua orang suka kau, mesti ada something wrong. Dan kalau semua orang mesti benci ada kau something dah. Kalau semua benci kau lagilah something wrong lah sebenarnya. Kan? Betul. Dia memang kena neutral. Memang macam tu lah. Okay, aku nak tanya korang. Lepas korang dah first time korang dah rasa macam, aku ni dah kira di level yang aku rasa aku tak expect lah. Kira macam korang dah asal tiba-tiba korang rasa dah at the peak of the time yang korang dah rasa macam selesa sikit. And time tu nama korang orang dah kenal apa semua. Aku nak tahu pengalaman korang dengan peminat. Ada tak pengalaman pelik dan pengalaman lawak dengan peminat? Sangat Wafi lah, Wafi. Sebab dia awal kan. So peminat. Jap Wafi, jap. Sebelum Wafi mula, aku nak tanya lah, banyak gila dalam komen ni cakap pasal kenit. Kenit tu apa weh? Siapa tu? Itulah. Siapa Kenit tu siapa? kenit? Aku pun tertanya-tanya. Kau ke ke? tadi Kau ni. kenal ke ni? Bukan. Dia Ke orang Wafi? cakap, Kenit lapar apa je? Kenit lapar pun aku tak faham. Apa itu kenit? Aku jam. Aku rasa macam Aku tak tahu. jam. I have no idea though actually. Kenit lapar. Apa kenit tu? Trend baru ke apa? Itulah pasal trend baru ke apa? Something Guys, yang trending. please let us know. Tak, ni Okay, aku kalau korang aku ingat kau punya watak ke kenit punya ni ke. Tak. bukan.
Oh nampak tu. Kenik tu Okey, macam watak ni lah. drama, kenik tu kucing. Oh kucing. Okey, Oh, okey macam ni. semua orang Disebabkan orang-orang yang komen ni terlalu rancak mengomen. Korang yang komen-komen ni, pada viewers ni korang standby soalan-soalan yang korang nak tanya kat kita orang. Tak kisah soalan apa pun, kan pasal industri ke apa. Korang boleh bebas bersuara, buat. Bebas bertanya. Korang bebas bertanya. Kalau nak kenal kita orang dengan lebih dekat, dengan lebih rapat lagi, korang standby soalan. Kita akan ada Q&A nanti. So, continue tadi Wafi. Pengalaman first time. Ada peminat Okay, yang pengalaman dengan peminat banyak sebenarnya. Manis, pahit, semua ada. Tapi yang manis orang selalu tersilap. Wafi dengan my second brother yang my adik kedua. Adik kedua, sebab kita orang punya muka lebih kurang sama. So sometimes kalau orang jalan, diorang akan nampak my brother dulu. So diorang macam, Wafi ke? Diorang dah siap-siap tak gambar, dan I baru nak macam keluar daripada toilet, diorang macam, ini pula Wafi, dia kata. So diorang so my brother is like, macam ada ni, dia pun nak cakap no pun macam Abang kau umur lain ke kau memang twin? tak, dia my adik kedua, dia umur 16 tahun sekarang. So muka kita lebih kurang lah. Orang kata kopi face lah. So tu memang selalu orang tersilap lah. Selalu orang tersilap dengan punya adik. Tapi pahitnya ni selalu diorang tak faham. Macam mana kita tu kan. Wafi? Diorang tak faham. Apa dia? Kadang-kadang peminat boleh dengar. Boleh dengar? Boleh. Hello? Hello? Okay. Okay. Hello. Okay. Okay. Peminat diorang memang bila diorang jumpa kita, diorang excited. So saya faham sebab saya pun kadang-kadang bila saya jumpa contoh Macam mana tu? lag saya lag ke? Okay. Yang ini okey. Yang ini okey. Okay. Dekat kereta guys. So line dia memang pandai hilang-hilang lah. Dia naik kereta on the way ke Marih. Kan bukan itu Elon Musk. Okay. Saya pendekkan cerita lah. Kadang-kadang kita tak boleh nak kawal kan semua peminat. Sebab kadang-kadang bila kita nak makan, diorang nak tak gambar, so kita rasa macam kita punya privacy sedikit terganggu lah. Lepas tu bila kadang-kadang saya jalan dengan family lagi-lagi dengan macam my granny ke kan. So kadang-kadang my granny kena tunggu, saya tak gambar, so penat lah. Kadang-kadang yang rasa kita macam macam masa tu je lah kita fikir macam I wish like I'm a normal person, or macam boleh tak korang bagi kita sedikit privacy macam tu lah. Dia macam ni Wafi, keistimewaan dari segi untuk menjadi seorang manusia yang biasa itu sedikit hilang. Betul. Kan? Aku rasa kita empat-empat ada benda ni yang macam mana yang kita, sebab I think we are still on the age yang macam we wanted to, kita still nak enjoy kan? Kita still nak enjoy the world kan? So benda-benda ni umur kita pun di tempat yang sama juga. So kita adalah remaja yang susah untuk mengawal emosi. So salah satu cara untuk kita melepaskan, salah satu caranya untuk kita melepaskan emosi ataupun kita punya unstable mental kita ni adalah di social media. Dan itu juga kita hilang keistimewaan untuk nak complain, untuk nak kadang-kadang kita just nak luahkan without any kita ada family, kita ada kawan, betul, kita ada family dan kawan. Tapi kadang-kadang kita just nak luahkan
telling in social media without telling other people. Aku tak tahu, is it just me ataupun kau pun ada rasa benda-benda tu juga kadang-kadang? Dia macam ni disebabkan kita ni sekarang ni di zaman yang aku rasa buku tu aku rasa dah jarang dah orang pegang buku. So dia ibaratkan social media ni kita punya diary sebenarnya. Diary lah. Faham tak? Diary. Diary. Dia lebih kurang macam zaman dulu kalau nak luahkan pakai diary. Cuma sekarang moden pakai inilah. Pakai social media Twitter. lah. Pakai Twitter segala benda. So aku rasa benda tu normal daripada dulu sampai sekarang dah jadi habit pada semua manusia. Dah memang biasa. And aku nak add on, the misinterpretation is we sometimes as a role model, kita tahu kita artis ni adalah role model untuk orang contohi. Tapi untuk orang luar juga, you need to respect artis as a person juga. Kira respect artis as a manusia. Kau faham kan? Faham. So aku rasa we are lacking of these things lah. Lacking about dari segi respecting artists as a human being. Instead that's the reason why ada terms public figure tau. Public figure, which means engkau ni adalah untuk public. Engkau ni adalah orang untuk public, because we choose this way. Kita tak cakap pun kita tak suka benda ni. We just want people to respect us sometimes, to be as a normal human being, which is kalau kita contohlah cakap hari ni aku lapar, aku tak makan kan, tweet kan. Sebenarnya kita nak cakap benda tu dengan diri kita je. Kita tak ada pun nak luahkan benda tu nak dapat berjuta-juta likes ke apa, tak ada pun. Betul? Faham kan? Aku tak tahu lah, aku punya verbally ni agak susah sikit nak faham, tapi itulah aku try untuk sampaikan. Faham. Dia Kalau macam macam isu ni aku rasa macam isu Syafina Swift, Abang Ai kan, mana-mana yang tahu yang dia pernah naikkan isu orang panggil retis artis kan, macam mana cara orang panggil kan. Dia tak nak pun orang panggil dia, tapi faham tak, dia just panggilan retis, panggilan artis tu kan. Aku ada juga baca komen-komen dia, apa yang orang komen dekat dia punya posting kan. Orang cakap, alah nak panggil retis pun salah ke kan? Panggil artis pun salah ke kan? Macam, artis. Itu kan sebab bila aku fikir balik kan, aku rasa itu adalah bidang pekerjaan kan. Bukannya salah nak cakap panggil retis, tapi dia kan orang cakap lebih manis kalau kita panggil nama. Itulah menunjukkan kita punya respect dekat someone kan, daripada kita panggil duk retis. Dia sama je macam ni, contoh kan. Aku pernah tak terfikir, aku rasa macam nak je aku suarakan juga kan. Sebab aku terfikir macam betul juga apa yang Abang Ai atau Syafina Swift tu cakap kan, pasal panggilan artis atau pasal panggilan retis kan. Dia adalah bidang pekerjaan seseorang. Kenapa kau nak panggil artis? Ni artis ni, alah ni retis ni, kenapa? Kan? Cuba kalau macam kita pula kan, ataupun dalam dunia ni semua kita tak panggil nama. Kita panggil bidang pekerjaan. Apa jadi? Apa perasaan orang tu kan? Kalau contoh dia welder. Welder. Cleaner. Apa perasaan dia? Kan? Itu juga yang kita rasa sebenarnya. Itu je. Ya. Sama je. Setuju sangat. Aku fikir benda tu lah. Sebab aku rasa bukannya dekat Syafina Swift je yang lalui benda ni. Aku rasa semua. Semua sebenarnya. Semua orang yang naik kan, semua orang akan dipanggil retis, artis. Aku rasa memanggil nama itu adalah menunjukkan respectnya kita kepada seseorang kan. Betul, aku setuju sangat kan. Tapi itulah, aku betul-betul aku tak terfikir pun boleh pergi jauh seperti ini kan, topik ni kan. Cuma sekarang ni aku nak tahu. Engkau yang pilih, aku Alan dengan Wafi. So kau kena get ready dah. Aku dah tahu dah. Aku dah tahu dah, sebab tu aku pilih korang. Faham tak? Sebab boleh dikatakan korang tiga ni antara orang yang paling aku rapat, yang paling hebat dalam lakonan, yang paling berpengalaman daripada aku. Alhamdulillah Jad, alhamdulillah. So sebab tu aku at the same time aku jadi moderator, aku nak belajar daripada korang, at the same time aku nak semua viewers pun belajar sekali dengan aku. Faham tak? InsyaAllah. So Sama-sama macam lah. cakap tadi, macam Wafi dia dah cerita dia punya pengalaman pelik dan pengalaman yang kelakar lah dengan peminat. So kita start, okay Nadir mungkin interesting lah sebab dia ramai peminat. So kita tak alah. Janganlah macam tu. Alah ni mesti ada dengan peminat ni.
Macam mana yang truly hardcore betul-betul kalau dalam Ui, hardcore, Maksud aku peminat yang betul-betul truly hardcore dalam industri ni tak ada Acap. Die hard fan lah, die hard lah. Ah, Bukan hardcore, die hard. Tapi die hard. Tapi kalau untuk teater kan, aku ada satu family ni tau. Daripada Oh, kalau tahun cerita ni okey, tahu ada cerita. daripada Aku ingat. 2014 kan, aku ada join satu show luar tu. Anak dia kenal aku sebabkan macam dia datang tengok show kawan-kawan kan. Lepas tu dia kata, "Oh, ini Alang, ini Fadli kan." So, diorang ni satu family tau. Memang satu family. Dan sangat baik lah sampai sekarang. Kau tahu setiap kali show aku, diorang takkan miss. Sampaikan aku first time berlakon drama Tinker Captain tu pun kan. Macam aku baru first time lah. Diorang panggil berlakon drama, lepas tu panggil meet and greet apa benda tu kan. So aku macam, oh ada orang ke nak datang jumpa aku ni kan. Diorang ada. Tak ada orang tapi diorang ada. Itu yang setiap kali datang akan bawa keropok, akan bawa bagi duit belanja. Family tu memang sangat baik lah dan supporting gila lah. Itu yang membuatkan aku rasa macam aku fikir ada sebab kenapa Tuhan hantarkan diorang ni dekat dengan aku kan. Tapi ada berita yang menyedihkan aku tahun lepas. Wife dia meninggal tau, Umi tu yang sangat baik dengan aku, sentiasa WhatsApp aku, setiap minggu tanya aku khabar aku macam mana kan. Dia dah meninggal lah. So sekarang tinggal anak dia, husband dia je lah. Itu je lah yang sampai sekarang kita orang contact kan. Yang itu je yang aku rasa yang ada dari zaman aku tak ada apa-apa kan, sampai yang ada sikit-sikit ni kan. Itu ada. Memang aku rasa kita semua kan mesti ada, sebenarnya kita bila kita masuk dalam industri ni, aku rasa Tuhan dah bagi kita satu momen yang kita berjumpa dengan satu fans ni daripada kita start sampai sekarang, yang bila kita ingat pasal fan tu kan, tak kisah seorang dua orang ke, fan yang dah lama follow kita kan, fan yang dah lama support kita mesti rasa kita sentiasa humble. Cap, sekarang ni bila kau bagi tahu benda tu Cap kan, aku dapat rasa Wafi, Alang dengan aku ni tengah fikir seseorang tu. Fan tu sebenarnya Kan? dia tak, Betul? dia tak Aku semesti, pun dia tak semestinya fan tau Cap. Dia fan, susah lah nak cakap. Betul lah Alang. Alah apa ni ni. Betul ke Wafi? Kan? Wafi punya muka macam, oh okay, aku tahu siapa fan tu. Dia tiba-tiba macam berkaca air mata. Okay. Mata berkaca. Tapi betul lah, kita memang akan ada seorang yang daripada dulu sampai sekarang akan support kita kan. Walaupun kita dah, bukanlah nak kata jauh kan, cuma kita dah step up dah banyak dah. Kita dah melangkah jauh. Bila kita ingat diorang, kita mesti sentiasa humble, faham tak? Kita akan ingat di mana kita start dulu. Sebab tu aku rasa Tuhan dah betul-betul dah jumpakan kita dengan orang-orang yang macam ni untuk kita sentiasa humble. Faham tak? Mungkin ada setengah daripada orang yang berjauhan dengan family. So mungkin affection dengan family tu dia punya diorang punya tak keep in touch sangat dengan family. Tapi dengan fans selalu. Tapi still diorang rasa macam diorang akan rasa humble bila diorang ingat fan yang dah lama support diorang daripada first. Kan? So aku percaya benda tu sebenarnya. Sabar. Jap, aku nak tanya Wafi lah. Wafi, kau nak pergi mana Wafi Dah lama sangat dalam kereta tu. Lagi Dia mancing. pusing roundabout. Dia tak tahu jalan mana, dia pusing roundabout. Lagi mancing. Oh, Lagi mancing. Wafi, hari ni patutnya aku pergi mancing tak Wafi? Macam Ya. mana? Ya. Kau pergi mancing mana Wafi? Di mana? Panamaran. Oh. Dia macam udah. Malam baru pergi jog lagi dengan Jabi. Kau kalau mancing kau kena try ni lah. Tak apa. Nanti aku DM lah. Bagi tahu sini, nanti ramai tahu spot tu. Kau mancing kat parit mana? Belum tentu dia orang semua kaki mancing, Dik. Kau mancing kat parit mana? Parit Buntah. Parit Buntat. Tapi Alang, kau dah ni sekarang budak-budak hutan
Aku rasa seronok kot kan. Faham, Dia faham. start dari Aku tengok kau tu post lah. story. Start Aku dari tengok kita kau post story view apa semua. lampu yang kita nampak ujung gunung warna hijau. Start dari situ yang aku rasa macam, ingat tak? Ingat. Oh, ingat. Kita dapat tengok pemandangan kan. Start tu aku rasa macam wow, best gila. Betul. Aku sebenarnya menanti-nantikan bila kita live ni kau kat hutan. Ada monyet belakang. Kan? Kau tunjuk, inilah Tarzan. Aku memang dengan dia sekarang. Kan? Tunggulah kalau orang panggil aku untuk National Graphic Alang versus Wild. Okay. Sekarang ni Wafi dengan Alang kita dah tahu lah cerita doa yang pengalaman pasal fan. Ni lah Nadir ni, cerita lah. Ya. Pasal Okay, fan. Sebab dia Okay, ni aku- betul-betul masa Project Anchor, kau tu mesti ada banyak cerita pasal fan. Tak adalah. Ni semua apa orang kata, semua pinjaman lah pinjaman yang alhamdulillah Tuhan bagi. Lepas aku sebenarnya aku percayalah proses Tuhan memberi tu apabila kau sudah bersedia. Betul. Aku percaya proses tu. Time aku masuk hero aku masuk hero remaja. Dalam 12 hero remaja tu, aku adalah salah seorang yang tidak diberi macam mana? I'm not the one that who shine lah. Bila dikatakan begitu. Bukan favourite lah. Bukan favourite dan bukan juga ada followers yang paling tinggi dan bukan juga yang ada fans yang paling ramai. Aku ni hanya untuk mencukupkan ke-12 peserta tu. Faham kan? Dan apabila aku menang juara Hero Remaja 2020 pun, orang still pertikaikan kenapa Mamat ni juara macam tu. Sebab orang tak nampak pun aku punya credibility dan apa yang aku boleh buat. Ini mungkin di tempat lain. Aku share benda tu. Dan selepas aku keluar Hero, aku ada buat satu drama ni. Aku the most hit me yang which is aku rasa wow, it's growing is Project Anchor. So disebabkan aku rasa disebabkan Tuhan dah beri aku macam mana, dia dah bagi macam mana, dia dah bagi aku ready dulu lah sebelum aku dapat. Macam tu lah lebih kurang cerita dia dah bagi ready dulu. And pengalaman tu aku ingat lagi time okay, kalau nak cakap pengalaman physically yang macam jumpa, sebab Project Anchor time tu kita dah COVID kan, so tak ada buat meet and greet ke apa. Time Hero lah kot. Time Hero aku keluar je, time tu kita orang ada live dekat Bukit Jalil, dekat Astro. Kita orang buat bawang live. Aku keluar je daripada pintu Astro yang kat belakang tu ada dalam 6 ke 5 orang yang tengah tunggu nak tangkap gambar dengan aku. 6 ke 5 orang. 6 ke 5 orang je. Tapi time tu aku dah rasa macam wow. Aku dah rasa macam ada orang tunggu aku habis live tu sebab nak selfie. So benda tu adalah pengalaman yang manis aku dah. But at the same time pun benda tu juga pengalaman pahit aku. Sebab yang lain peserta lagi ramai fan-fan dia. Faham kan? Faham. Kau faham kan? Faham. Kau faham kan? Faham. Tapi Nadir, sejujurnya bila kau cakap kau tak terlalu shine dalam Hero Remaja at first apa semua, kau bukan favourite. Kepada yang tak tahulah Wafi lah, aku open lah, aku cerita lah Aku sebelum Nadir join Hero Remaja, aku dah usah dah Instagram dia. Aku dah usah Instagram dia. Aku dah tengok gambar-gambar dia. Kau tahu apa aku cakap? Aku cakap Mamat ni poyos. Tahu Mamat ni poyos. Mamat ni tak boleh belah. Means aku jenis manusia yang kalau aku tak komen apa-apa, kalau aku tak rasa apa-apa dengan kau, pasal kau, negatif ke positif ke, kalau aku tak rasa apa-apa, maksudnya aku tak rasa tercabar dengan kau. Faham? Aku langsung tak nak layan kau sebenarnya. Tapi Nadir, disebabkan aku cakap
dia ni poyo apa semua sebab aku betul-betul rasa yang aku tercabar dengan aura dia. Faham tak? Aku tercabar dengan aura Nadir. And bila dia masuk Hero Remaja, aku tengok iklan Oh, Mamat Poyo ni join Mamat Poyo ni Okay, tak apa lah. Okay, tak apa. Lepas tu masa Project Anchor aku masuk-masuk. Oh, tak sebulu. Aku pun macam tu juga. Ah, Allah, hai. Dia baru datang time script reading tu aku macam apa tu Mamat ni macam apa masalah Mamat ni kan pakai semua betul rambut malet semua macam bapak kecoh lah. Bapak tak relax. Tak relax. Sumpah tak relax dia time tu dia pakai macam G-Dragon weh. Dia pakai which is yang aku suka. Sebab aku rasa macam asal kau pakai macam tu. Asal macam patutnya artis Malaysia ni tak perlu kau pakai macam tu kan. Tapi dia pakai macam tu weh. So Kau big jujur respect. sangat ni. Kau jujur sangat ni. Tak apa. tak apa. Astro Gempak pun Sebab dah ambil dah artikel tu. sebab bila sama lah kita perasaan kita sama tadi. Perasaan Kan? sama. Dia macam ada energi yang bercanggah tau Afi. Dia saling macam- tercabar. Kata saling tercabar. Ah, Ya, saling betul. tercabar. Betul. Bila aku masuk set, bila first day aku masuk tiba-tiba. Aku tak masuk lagi set time tu. Aku datang nak meeting time tu. Aku ingat lagi. Hari kan. Aku datang Script jumpa. reading lah. Kan. So aku dah nampak engkau. Aku nak buat semua macam okey lah. Kan. Aku nampak orang kau lain sebab antara semua kau lah paling style. So aku macam aku pandang lah, aku masuk lah pandang atas bawah. Mamat ni ada siap. Mamat polio ni ada tu. Tapi lama kelamaan kan. Bila Cap dalam seminggu juga kot aku rasa kita nak Blend in. betul seminggu. Seminggu ke lama ke. Seminggu ke. Kan. Sebelum tu semua borak-borak. tanya okey. Ada okok. Ambil lah. Okey. So tak memang tak time tu memang macam mana kita dua ibarat macam kita dua je kambing hitam, semua kambing putih tau. Wah, dia macam kau pun kambing hitam ke? Kau pun kambing hitam ke? Tapi kita tak expect kan, kita pun tak tahu kan. Kita manusia biasalah, first impression ni kadang kita tak tahu, kadang negatif tu sebenarnya boleh buatkan kita best friend. Betul. Faham tak? Betul. Kadang Percaya, positif tu sebenarnya boleh buat kita musuh. Kita tak tahu benda tu. Kan, benda tu random dah tertulis lah kan. Itulah orang kata dahulu parang sekarang besi. Dahulu sayang Cakap pasal sekarang besi. Sama juga dia terbalik. Cakap pasal besi kan. Alam, aku nampak kau ni Rang. Kau buat story apa semua kau. Apa besi tu apa orang panggil? Oh, tu Welder. Apa lah ni? buat restoration motor. Restoration. Ya, restoration. Tadi Alang Alang cerita kan yang orang panggil artis-artis, lepas tu Alang ada cakap takkan welding orang panggil welder kan. tak, itu bukan welding. Itu Habis? Alang cakap restoration. So maksudnya restorator. Restorator. Orang tak panggil dia Alang. Restorator. Restorator. Ada. Tapi betul lah Wafi jauh betul pergi ni. Aku rasa dia Betul. rentas negeri ni. Tak bukan. Dia sekarang ni start dekat roundabout. Ada surat. Dia pakai phone nak live. So dia lepas live dia buka Waze balik. Baru dia tahu jalan. Orang Malangkarang kat Ijuk. Apa? Orang Malangkarang jumpa kat Ijuk. Nanti malam. Ijuk mana? Ijuk kat Selangor. Okay. Dah pukul 3.30. Aku rasa kita dah boleh start buat Q&A lah. Kau ready Wait, tak? tapi Kau ready? dekat aku tak ada keluar soalan. Aku nak keluar masuk balik boleh? Dia stuck dia punya komen-komen tu. Komen. dia stuck. Komen. Kau nak tak masuk balik pula? Kau make sure masuk Oi, tak bagi salam. Dia Terus Terus keluar. pergi. Terus keluar. Terus pergi. Syokong. Ada orang baca Al-Fatihah, tiba-tiba dia keluar. Tiba-tiba dia hilang, ada orang baca Al-Fatihah. Okay, kau ready untuk Q&A
Silakan, silakan. Bagi tahu dorang, tanya tak payah cakap pasal Kenet. Jangan tanya Kenet. Tak payah. Wafi, Alam, Chabi, Nadir. Kenik tak ada. Yes. Wafi sekarang projek apa Wafi? Sekarang ni insyaAllah nak keluar second single. Nice. Okay guys, cepat guys. Boleh tanya kita orang guys. Apa-apa soalan. Dekat comment Tu section ada ni banyak je. dekat question tu. Dekat question tu ada banyak tu kan. Kat question ada banyak Mana aku tahu. Banyak. Kak, masalahnya kat question ni pun banyak pasal Kenet. Kenet. Maulah Kenik. Okay, kita lupakanlah Kenet. Kenet tu Lupalah siapa? Kenet. Kita kenangkanlah kenangan. Oi. Wafi miming ke? Wafi Maimin. Kita mute. Maklumlah. Kita mute. Guys, come on guys. Sila tanya kita orang soalan guys. Ada Apa? Banyak lah Ada ni soalan. soalan ya. dia tanya what do you think about orang-orang yang viral? Orang-orang yang viral, yang ramai tu. followers. Tiba-tiba senang je dapat chance berlakon. What do you think? Okay, aku dah start dulu lah. Macam ni boleh ah? Boleh aku start dulu? Okay, boleh, Nadir. Sila deh. Itu adalah rezeki masing-masing. Untuk tiba-tiba kau viral, lepas tu production house datang nak cast kau ataupun dia tak cast kau, tiba-tiba dia ambil kau jadi pelakon. Itu adalah rezeki kau. Tetapi kau kena ingat di semangat ayat untuk menjadi popular adalah sukar. Tetapi untuk mengekalkan populariti adalah lebih sukar. So kau dah jadi popular tu no problem lah. Tak ada hal ni jadi popular. Tapi kau macam mana kau nak keep yourself relevant in the industry, itu yang paling susah sebenarnya. So once kau dah jadi popular tu, kau kena tahulah macam mana nak kekalkan populariti kau ni. Sebab kita ni macam orang kata macam mana macam makanan lah. Makanan. And bila panas tu orang pandang. Bila dah sejuk tu susah sikit orang pandang lah. Lepas tu industri ni adalah kita dia akan jadi ramai tau nanti. Sebab kita akan berumur, kita akan ke depan kan. So depan ni akan ada orang-orang baru. Sebab people wanted to see fresh things. Orang nak tengok benda-benda yang fresh. So memang akan ada pelapis-pelapis yang lepas kita ni pun memang akan ada. Yang sebelum-sebelum kita ni macam dia macam ada generation by generation lah. So macam mana kita nak mengekalkan relevan kita di dalam industri ni yang sebenarnya paling penting lah. So it's not just working hard, it's also working smart. Betul. Gitulah. Wafi kena tahan roadblock Kenapa? Kena tahan polis. Kena tahan roadblock. Sangkut roadblock Kena tahan. Okay, sambung. Ni Nadir, betul. Apa kau cakap pun aku setuju juga. And aku percaya industri sekarang ni dia lebih kurang macam lagu jugalah. Di mana ada lagu yang dia punya goals is untuk aim untuk viral punya lagu. Ada yang betul-betul lagu yang betul-betul aim untuk yang betul-betul berkualiti untuk award, untuk AJL contohnya. Kan ada yang betul-betul target untuk just push dekat TikTok as in lagu yang viral kan. Dia ada jalan dia lah. Kan? And aku percaya begitu juga dengan industri lakonan yang macam cerita-cerita yang betul-betul nak aim ke mana, yang nak viral ke kan, yang betul-betul nak yang serius punya jalan ke kan. And macam tu jugalah dengan pelakon-pelakon yang ada orang pertikaikan kenapa Insta famous boleh jadi pelakon kan, sebab ramai followers kan. Macam kau cakap, rezeki masing-masing. And aku percaya semua jalan tu berbalik pada dorang sendiri. Dorang nak jadi seorang pelakon yang viral sahaja ataupun pelakon yang berkualiti. Faham tak? Sebab aku percaya rezeki masing-masing tu pun diberi sebab mungkin untuk diorang belajar. Faham tak? Kan? Mungkin at the first place
diorang diterima sebab follower tinggi, tapi sebenarnya diorang sendiri pun nak belajar dalam bidang lakonan ni. And itu je chance diorang nak belajar. Macam kita juga Betul. diberi peluang untuk belajar. And cuma kita ni start daripada bawah lah. Kan? Diorang tu, sebab tu orang pertikaikan. Sebab macam tu, sebab tu I talk ni penting kan untuk kita bersembang, untuk bagi tahu orang semua dengan lebih apa orang kata, untuk fahamkan orang lagi macam mana kita struggle apa semua. Untuk Macam untuk ni at lah, least macam orang ni lah, fikir Cak. dua Aku kali lah rasa sebelum nak cakap apa-apa. aku rasa benda ni macam Alang Alang sendiri, Alang daripada bidang teater Alang tahu kemampuan classmate Alang dan kemampuan apa macam mana orang kata orang-orang seni sendiri dia suara. Tetapi bukan semuanya akan keluar bermain di depan kaca televisyen. Untuk Alang sendiri macam mana Lang kalau pasal macam tu? Sebab Alang daripada background yang begitu. Oh, Fio, aku kalau secara jujurnya kalau bab followers ni aku pernah terfikir tau. Tapi macam mana aku ceritakan pasal aku lah kan. Macam sebelumnya aku join untuk Project Anchor dan selepasnya dia punya impact followers tu kan. Tapi aku rasa manusia nowadays kan, kids zaman now kan, diorang kita semua dah start faham tak, dengan menerima, adapt. Kita mula kalau ada benda baru yang kalau dulu tak logik, tapi bila kita start adapt atau kita start menerima, dia akan jadi kebiasaan. Faham tak? Kan? Jadi kalau kau tanya aku, isu follower ni pun sebenarnya ramai juga yang circle-circle yang line aku yang dalam teater yang diorang sebenarnya dalam acting power gila, gentle tak tipu lah. Yang kalau contoh lah bukan nak angkat bakul, tapi yang macam mana korang pandang aku, tapi sebenarnya ada lagi yang hebat. Tapi disebabkan industri memerlukan kriteria followers apa segala macam kan. Jadi diorang rasa industri tu kotor. Tapi diorang tak nak cuba ikut dulu rentak tu. Berbeza dengan aku kan. Macam aku follow je dulu kan. Macam okey orang nak ni, okey aku follow. Kan kalau ada Tuhan bagi je. Kalau macam contoh lah secara jujurnya, sebelum aku join Project Anchor, aku punya followers tak sampai 10k pun. Tapi disebabkan impactnya Project Anchor, maksudnya bukannya aku minta nak follower banyak. Faham tak maksudnya? Bukannya nak minta bukan follower banyak, tapi follower meningkat bukan minta. Tapi disebabkan apa yang Tuhan bagi, Project Anchor aku go. Tahu-tahu Ikhlas lah, sekali ikhlas. dengan Bekerja dengan ikhlas. Ikhlas. tu ada kot insyaAllah. Tu ada. Contoh sebab aku percaya tu Project Anchor sendiri kan, Project Anchor sendiri kita semua tak expect pun sebenarnya boleh jadi macam mana tau outcome dia. Betul. Faham tak? Setuju. Even abang Eli Raza Hisham sendiri dia pun tak expect kan. Anwari sendiri tak expect. Kita semua tak expect. Cuma disebabkan suasana bila kita bekerja semua ikhlas kan. Semua jenis yang betul-betul passionate, semua cinta masing-masing kan. And alhamdulillah mungkin dengan tu Tuhan pun permudahkan urusan kita. Alhamdulillah Project Anchor pun orang boleh terima. Ramai gila ramai gila betul-betul bagi feedback yang positif kan. Alang daripada makan nasi sekarang makan Subway hari-hari. Uish, mana tahu ni. Tapi aku rasa isu ni kan kalau macam yang sekarang, okey. Kalau macam sebelum-sebelum ni orang cakap kalau followers tak cukup, tak sampai K, kau tak boleh jadi pelakon. Lepas tu bila macam yang sekarang punya isu, kalau kita tengok Tok Ayah atau Namron sendiri kan. Kan sekarang kan tengah isu 1 million baru boleh berlakon kan. Kalau ada producer yang dah keluarkan statement tu kan. Kalau aku pernah juga tanya a few director yang otak-otak kan, dia orang cakap benda tu lah, adapt, menerima. Dia macam mana? Memang betul pun, sebab kalau kau rasa kau tak nak ikut kriteria yang macam tu, kau jadi producer, kau produce lah satu cerita yang kau boleh memastikan okey aku tak perlukan followers yang ramai. Aku setuju. Tapi sebabkan ini adalah ketentuan producer sendiri kan, yang diorang yang produce, diorang yang keluar duit dan diorang perlukan pulangan diorang. Itu adalah bahagian bisnes pula, bisnes diorang. Kita ni bisnes kita adalah sebagai pelakon. Tapi diorang ni bisnes diorang nak melaburkan duit untuk bagi kita pelakon. Jadi diorang perlukan pulangan diorang. Apa pulangan yang diorang nak? Itulah yang menjaminkan atau yang menjanjikan adalah salah satu dia follower, salah satu. Bukannya 100% bagi aku. Sebab tu aku rasa kalau kau tanya aku sekarang pun aku masih
up and down day Cap, Wafi, pasal followers ni. Sebab aku punya pun naik turun sekarang kan. Kalau sekarang naik turun. Sebab tu lah dia orang cakap. Zairi Azim pun, Abang Bok pun cakap, kau tengok tak ya sekarang, dia get into. Walaupun dia naikkan isu 1 million, tapi itu adalah konten dia yang nak menunjukkan dia sekarang sedang menerima, sedang get into sekarang punya game industri. Macam tu lah, aku rasa lah kan. Faham? Faham. Tapi itulah, dia macam ni je. Macam mana? Betul, aku memang sangat-sangatlah setuju dengan apa yang Alan cakap. And at the same time sebenarnya kita ni half of us, separuh daripada jiwa kita adalah di Malaysia dan separuh lagi jiwa kita adalah di merata-merata tempat lah, which is the West. Mata kita pun pandang industri di West. Mata kita pandang. Kenapa sebagai contohnya pelakon hebat seperti contohlah Peaky Blinders. Tom Shelby tu tak ada, dia tak ada, dia tak ada Instagram, pun tapi dia boleh lead one series Netflix yang sangatlah hebat. Akan tetapi kau kena faham yang prosedur dan proses tu adalah different sana dengan sini, dan kau kena faham. Okay, kalau kita buat macam macam mana, dia agak sensitif lah sebenarnya topik ni tapi kita try tu cakap. Ini sebelum cakap just nak bagi tahu korang semua, ini point of view masing-masing. POV dia tak ada betul, tak ada salah. POV, Ada hanya adalah salah yang ada tanggungjawab. Tu Wafi dah start Okay. mancing dulu. Oi, Joran mana Joran? Tak sampai. Lama betul dia nak sampai tempat tu Okay, Nadis. Sambung Nadis. Sambung. Okay, dia macam ni kita buat serba sikit je yang macam western buat, kita dah dikritik dan kita sudah macam mana nak kata sudah orang sini agak sensitif kan pasal isu-isu yang benda macam tu. Tapi macam mana audience nak karya seperti Korean dan juga West, tetapi dia tak boleh accept. Aku tak tahu, kau faham ke apa aku cakap? Faham. Aku faham sangat. Aku rasa aku cuba faham tentang orang sibuk, bukanlah sibuk, tapi diorang mengejar yang macam, oh Korean ada yang macam ni, korang boleh buat macam ni. Western ada macam ni, korang buat macam ni. Tapi diorang tak pandang apa yang ada sebenarnya pada. Betul. Macam tu ke dia? Betul. Dan kau tahu yang peliknya, diorang kata, oh kenapa Malaysia tak buat macam ni? Kenapa Malaysia tak buat macam ni? Tapi bila Malaysia buat, diorang condemn. Kan diorang macam, cringe pula kan Malaysia buat macam ni. Tak payahlah nak acah-acah macam buat macam cerita Korea lah. Tak payahlah nak acah-acah buat macam cerita West sangat kan. Faham tak maksud aku? Faham. Itu agak sensitif sekejap, tapi benda tu juga yang aku nak try sampaikan. Tak apa. Ini adalah apa orang kata kita luahkan je apa yang ni. Betul lah. Kita tak salahkan siapa-siapa, masing-masing ada opinion masing-masing. Faham tak? Cuma benda ni macam rant kita macam rant kita macam mengadu. Okay, kalau macam Wafi lah. Wafi rasa Kopek Leko tu beli kat mana tu? Kopek Leko? Mangga. Traffic light berhenti ada orang jual mangga. Kau ingat dia mancing ke mangga? Cakap pasal mangga traffic light ni, dia macam tu tau. Dia macam ni Ada satu time ni, mangga ni dia tak boleh jual di traffic light kerana ia menampakkan Malaysia macam mana cakap, dia menampakkan orang kita ni macam tak ada kedai tapi jual di tepi traffic light, faham kan? Tapi realiti sebaliknya. Komen start. Keluar balik ya. Okay. Tapi realitinya sebenarnya itulah bagaimana seseorang itu ingin mencari rezeki. Betul? Sebab there's no other way. Betul? Begitulah juga macam filem. Begitulah juga macam apa yang hendak diproduce. When we talk about million followers kan. Sebab kau kena ikut rentak producer, kau kena ikut rentak stesen TV ni. Betul yang Alan cakap juga. Betul. You have to follow lah.
Tapi ini adalah opinion masing-masing lah kan. Mm-mm. Hmm. Apa-apa pun Dia kita masing-masing respect jugalah. Kita masing-masing Kita respect, dengan kita memang akan opinion. respect, you know. Tak Lagi-lagi ada kita masalah sebagai apa frontline yang baru ni kan. Memang kita Betul. akan follow. Kita akan follow. Dia ibaratkan Aku pun- macam sebab ni pun orang tanya kita. So, kita bila orang tanya kita pun jawab. Kan? Dan kita jawab dengan poin kita yang kita betul-betul rasa lah apa benda. Kan? Macam orang kata kita nak makan apa. Kan? Kita cakap kita nak makan nasi lemak. Takkan dia nak marah. Faham tak? Kalau kita nak makan nasi lemak. Macam tu lah. Wafi dah masuk Wafi? Wafi tadi dia komen, dia kata kenit lapar. Mek lapar cantik. Dia tu kenit tu dia makan mangga. Okay, ada last question ni. Okay, last question. Ada orang tanya. Last Okay. question. Satu soalan 15 minit kita kupas. Betul. Itulah Itu yang pasal. best tu. Itulah pasal. Okay, ada satu soalan tadi aku jumpa. Apa tadi? Okay, pernah breakdown teruk tak sebab work overload? Breakdown tu yang jerawat banyak Bukan, Apa bukan. dia? Bukan. Tu Bukan, break up. Oh, Itu- break up. break up. Okay. Itu break up. Sorry. Breakdown tu yang orang menari pusing-pusing tu. Itu break dance. tak. Itu break dance. dance. Itu break dance. Yang orang putus tu, Oh. orang putus. Yang orang Break cinta tu, orang putus cinta. Itu break up. tu break Itu up. break up. Breakdown ni yang awal-awal pagi kita bangun kita makan tu. Itu Itu breakfast. breakfast. Itu breakfast. Tu breakfast. Aku sebenarnya aku punya komen Okay, dah okay. jauh. Betul lah, dah guys. sangkut ni. Serius lah, serius. Betul lah. Apa soalan dia? Kita kan continue lah. Okay, pernah tak breakdown? Kalau macam aku pernah lah putus cinta. Itu bukan putus cinta. Oh, okay. Tadi dah cakap Pernah kan. breakdown teruk tak sebab work overload? Dia breakdown sebab kita penat kerja. Pernah tak? Work overload maksudnya kita kerja sambil bawa barang yang banyak macam tu Bukan. Cukup lah. Cukup. Okay. Ada 2,000 orang tengok ni. Ada 2,000 orang tengok. Bukan. Okay, sorry. Cukup. 2,000 orang ni. Cukup. Kita baru je cakap tadi respect artis tau. Dia pasal macam Tak, betul tak lah. Breakdown tu dah betul lah. Tapi overload tu bukan yang itu. Ya, inilah dari Oh, segi ini Wafi. depan Inilah dah dari segi betul, kita belakang menjadi salah. seorang manusia biasa, Wafi. Okay. Siapa je tak benar kan? Okay, cepatlah. Jawablah. Pernah tak Benar? korang breakdown sebab work overload? Terlebih banyak bekerja. Sampai korang breakdown, break dance, segala break. Okay, Pernah? Wafi, jawab dulu, Wafi. Macam Wafi. Okay. Wafi. A few times juga sebenarnya. Berapa banyak kali juga. Macam breakdown kan. Sebab salah satunya masa Disney lah. Masa Club Mickey Mouse kan. Saya buat Club Mickey Mouse. And then kita daripada Sabah, daripada kampung, English ni kita orang tak pandai cakap English pun. Saya tak pandai cakap English langsung pun. So bila masuk Club Mickey Mouse, 90% orang kat situ semua cakap English. So kita rasa macam tersisih, kita rasa macam Allah, aku dah tersalah masuk bilik dah ni kan. So dalam satu hari kita orang kena hafal 13 lagu English. So balik rumah je aku terus cakap kat my parents, kata tak boleh buat lah ni. Ini dah memang tak boleh buat dah ni. Club Mickey Mouse ni kata. Tapi bila sebelum tidur saya terfikir family dekat Sabah. Nenek, kita orang macam mana kita orang berpisah. Kita orang punya pengorbanan dengan nenek semua. Tarik nafas, lepas tu nangis. So,
saya turun balik kata, mak tak payahlah cakap dengan producer, saya nak berhenti. Saya akan try besok lagi macam mana. So sampai sekarang lah boleh, alhamdulillah boleh bertahan. Kawan-kawan kat situ pun tolong, production, director semua pun tolong. So alhamdulillah. So itulah salah satu masa saya breakdance tadi tu lah. Dia cakap orang sudah. Sudahlah. Dia kata dah sudah. Dia sambung lagi. Aku dah nak nangis lah. Aku dah macam nak sedih nak cerita Wafi, dia. Dia tapi cakap breakdance. Wafi, tapi benda tu lah sebenarnya sebagai seorang artis kita kena ada which is menjadi seorang yang boleh adapt dengan situasi. Betul? So Wafi buat benda tu time dia ada di Club Mickey Mouse tu lah kan. Kira tak tahu lah, kita sebagai seorang artis ni kita boleh dikatakan macam chameleon lah. Chameleon kan. Bila kita duduk sini, kita warna ni, kita duduk sini. Macam tu. Kalau macam Cap, ada Macam ke aku- time-time, tapi kau memang pernah masuk reality TV show tu kan? Breakdown tu. Pernah. Aku boleh dikatakan throughout aku punya career time semua ni kan, daripada dulu sampai sekarang, aku gain followers and aku dapat attention daripada orang-orang yang tengok aku. Kebanyakannya daripada competition je. Every time competition, okay, nama aku naik balik. Lepas competition, okay, dia macam slow-slow sikit. Kan? So competition naik balik. Mesti macam tu. And pernah lah aku breakdown sebab terlalu penat sangat masa dancing. Kan? Macam every week aku kena arrange lagu, aku kena hafal step, aku kena hafal lagu apa semua, lirik lagu. Aku penat sangat, aku tak cukup rest, yang betul-betul penat yang sampai aku denggi masa final. Aku denggi. Tapi selalunya dengki tu sebab nyamuk tau, Syabi. Tak, sebab aku terlalu penat, nyamuk lepak dengan aku. Nyamuk lepak dengan aku. So, time tu aku tu sedih lah. Aku macam, wish, betul ke aku boleh pergi ke ni? Tapi aku percaya satu je. Setiap kali aku rasa aku nak menangis, aku selalu fikir yang kalau menangis tu adalah satu doa untuk kita teruskan berusaha, maka menangislah. Dan kalau menangis tu adalah satu doa untuk bagi kita semangat untuk teruskan usaha. It's okay untuk menangis. Macam tu. So aku pun menangis lah. Dan time tu juga aku breakdance. Okay. Aku breakdown ada tiga fasa lah. Satu fasa yang memang betul first March 2020. So first breakdown. Second breakdown time bulan 5 kot, second breakdown. Lepas tu baru-baru ni lah PKP 3 ni breakdown yang ketiga. Sorry, itu lockdown. Sorry. Itu lock. Okay. Itu lockdown. Okay. Itu lockdown. Kita orang macam blur sikit tau tadi. Kita rasa macam Aku blur rasa sikit. macam tu PKP. PKP 1, PKP 2. Itu ramai orang rasa yang tu. Okay. 2 orang. Breakdance. Okay. Breakdance. Dah. Sambung. Siapa lagi yang belum cakap? Aku dah lupa dah ni. Nadir, breakdown. Okay, aku Siapa Nadir? Dua kalimah Syah. Pak Nadir, breakdown lagi. Okay, Sekarang kau breakdown kat tu. Kau breakdown kat tu sekarang. Aku okay. Aku breakdown aku rasa life aku the most aku breakdown. The most, hello? Okay, the most aku breakdown. Sekejap.
time aku okay. Okey. Tak nafas. Tahan 3 jam. Kita cakap dulu benda lain. Tak ada. Nadia okey tak tu? Aku time breakdown aku bukan dari segi industri tak hit aku hard sangat. Aku minta simpang lah untuk breakdown hit hard. Yang semuanya okey-okey, tapi the most aku dapat rasa benda tu adalah time aku lepas form 5, which is aku ambil result SPM aku dan macam mana aku nak handle life aku. That is the most yang aku rasa Bukan total memang life aku turun lah sebab aku punya result SPM sangat-sangatlah teruk. Dan apa aku nak buat dengan life aku? Macam tu. Yang macam aku ada je dreams macam ni. Aku punya visi dan misi macam ni dalam hidup aku. Tapi disebabkan satu slip SPM tu, dia buat aku jadi macam lost lah. Dan dari situlah aku start balik tu macam aku walaupun daripada sekarang ni aku ada degree, tapi aku start daripada aku ambil CJ. Aku dulu start with CJ. Itulah sebab Saya sedikit. bukan ke masa SPM kau pass, semua fail. Ya Allah. Cabi, Kalau macam tu, aku pun teringat Finas juga. call. Aku teringat juga masa form 5. Sama lah. call. Aku Cabi. Finas call. okay, Next Finas question. kau. I love you Finas. Ni adik, aku teringat kau cakap form 5, aku pun pernah breakdown form 5. Kami terjadi waktu malam. Perit, sangat-sangat perit. Sangat-sangat perit. Time tu malam, gelap. Memang rasa dia gelap. Aku potong kuku terketik kulit. Sakit oi. Aku breakdown lepas tu. Finas, I love you. Okay, lang, kau lang. Aita is the best. Thank you Aita. Tak boleh. Breakdown Tapi memang kita nampak gelak semua dah nak habis ni, tapi banyak info yang kita share tadi kan. Betul. Sekejap. Itu baru tadi. Ni yang malam sekarang. Yang besok malam. Simpan dulu. Simpan dulu. Simpan dulu. Kita banyak lagi ni. Banyak lagi. Takut Aku nanti dari yang tadi, ketiga kita buat kosong ke? Okay, cepat Alam. Kita ni pasal Kalau macam tu, dance. aku punya simpan untuk malam sekarang. Janganlah macam tu. Macam tu Ke malam kau- banyak okay, topik. Ke nak end live ni lepas tu kau buat story, kau jawab. Buat story. Saya nak jawab soalan tadi. Aku rasa aku tak tahu lah. Aku mana yang kenal lah kan. Aku ni memang jenis orang yang bukan aku, tapi graf hidup aku ni tak relax. Aku tak tahu lah kenapa. So maksudnya memang membuatkan aku rasa setiap kali job, setiap kali kerja yang aku buat akan membuatkan aku breakdown lah sebenarnya. So Aku untuk dia, pernah tengok kau breakdown bila yang masa Superstar. Cabi, I can't. Ui, tu keluar. You can. Dia tu keluar. Ada orang baca Al-Fatihah ke? Tak, aku rasa aku pernah kot baru-baru ni, bukanlah baru-baru ni, waktu PKP kan. Aku ada dapat satu job ni. Job ni dia panggil aku untuk supporting tau. Lepas tu, aku sampai-sampai je, cerita tu tak keluar lagi. Aku sampai-sampai je, dia orang bincang, dia orang cakap okey Lam, cerita ni kena ubah sebab cerita ni tak boleh shoot time PKP sebab banyak
dalam skrip tu banyak memerlukan scene outdoor. So kita nak ubah cerita ni pakai untuk shoot dalam indoor je lah. Okay. Lepas tu aku macam okey lah. Lepas tu dia kata malam karang baru kita brainstorm fikir idea. Malam karang besok nak shoot ni. Okay, tak apa. Malam tu dia orang brainstorm. Semua ada ni, pengarah, director semua ada. Penulis, dia orang brainstorm. Dia cakap malam karang lah dia cakap. Ha? Dia cakap malam karang. Kan aku sampai-sampai je, lepas tu dia kata malam nanti kita brainstorm. So dah brainstorm. So daripada watak supporting tu diorang jadikan aku main. So aku tak pernah main tau. Aku tak pernah bawa watak main. Okay, lepas tu aku kan ada problem. Aku sampai sekarang aku masih ada problem dari teater ke screen. Acting size tu kan, size acting. Skill acting tu dekat situ aku dah appreciate sikit lah. Sampailah aku ditegur banyak kali lah. Banyak kali aku ditegur macam, Lam, kau apa ni? Kenapa besar sangat? Kau punya gerak kan? Dan cerita tu tak ada skrip tau. Dia hanya ada apa orang panggil guideline tu. Storyline sahaja. Dia cakap yang membuatkan aku lakonan kau besar sangat lakonan aku besar. Memang setiap kali shoot tau. Dah hari kedua shoot pun dia kata lakonan aku masih besar. Dia rakam pakai phone kot. Dia tak boleh ni ikut. Dia sebenarnya kalau lakonan tu dia akan lagi besar bila kat wayang kan. Macam tu lah. Lepas sampai satu tahap aku berlakon dengan Otai ni. Aku baru first take dengan dia. Okay. Kau baru first time dengan dia Lam. Tak apa, kau cerita je kat aku Lam. Sampai dia aku baru first take dengan dia, dia terus tegur aku. Dia cakap macam, awak kenapa ni? Awak nampak stres lah, awak ni semua kan. Oh, kau ada cerita kat aku Lam, kau ada cerita kat aku. Time dia orang tukar je angle kamera, aku terus belah dari tempat shoot tu, aku duduk, aku just tak tahu lah, aku bukannya nangis tersak-sak, aku just duduk fikir kan, apa yang bodoh sangat di ni kan. Sampai aku rasa susah sangat. Dia orang dah cakap banyak kali ikut acting kecil. Tapi aku still besar mata aku. Itu dia. Tapi cerita tu tak keluar lagi. Itu je. Tu filem ke? Apa Tele. Film. Telefilm. Dah lapar dah ni macam ni. Okay, guys. So, nampaknya kita memang di penghujung rancangan lah sekarang ni iTalk ni. Dah banyak dah kita share. Walaupun baru first session kita ni, kita ada lagi satu session. Kita dua lagi malam ni dengan esok malam. Simpan kau punya energy macam sekarang ni. Aku rasa orang ramai suka energy kita sekarang ni. Keep up the momentum. Don't break dance. Yang penting sekali guys, kalau boleh kau boleh jawab tu, kau boleh jawab sikit-sikit ke? Ni. Tak adalah. Cap. Tapi yang itu nanti kita bagi bincang di grup WhatsApp. Jangan bagi tahu sini. Okay, boleh. Boleh. Okay, apa-apa pun sebelum aku end ni, shout out to Finas lah. First and foremost, shout out to Finas kerana memberi peluang untuk kita orang mengadakan iTalk ni, berborak-borak, bersembang bujang bersama-sama. Dan alhamdulillah kita orang masih lagi bujang. And masih lagi bersemangat untuk meneruskan kita orang punya perjuangan dalam industri Malaysia. And semoga Bagilah dimudahkan sikit, segala malam urusan ni kita. sembang pasal apa? Isu-isu apa? Malam ni kita akan membincangkan tentang isu-isu cuaca, iklim, segala macam. Okay. Boleh. Tak, okey. Tak guys, kalau korang nak hint, dia punya segmen by segmen yang akan ada nanti. Okay, macam sekarang ni dia lebih kepada memperkenalkan diri kita orang lah dengan lebih serius sikit lah. Kan, introduction. Second ni dia akan lebih dekat lagi. Mungkin lebih interestingnya soalan lah yang mungkin lebih random dan lebih dekat lagi. Yang third ni lagilah dekat. Contohnya siapa nak tahu apa warna boxer Alang. Korang dapat tahu tak?
Yang segmen yang 3 tu. Dia lebih kurang gitu, betul-betul dekat lah. Mandi pukul berapa, Okay. bangun pukul So apa pun guys, thank you. Thank you Nadir, thank you Thank you, Wafi, Cap. thank you Alang. Kita berjumpa malam ni pukul 9 sampai 11 kita akan borak lagi. Okay Baiklah. guys, Wafi selamat memancing. Nadir selamat. Alang selamat berhutan. Selamat. Apa pun Selamat. kita jumpa malam ni, okay guys. Thank you so much for Alright. watching. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Peace out. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Thank you Cap. Thank you Nadia Wafi. Bye-bye.